Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 8 Disember 2022 bersama dengan saya Nur Syiah Mama Amin. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Zafrul Aziz berkata beliau tidak mempunyai sebarang perkara untuk disembunyikan. Beliau mengulas dakwaan penyelewengan perbelanjaan hampir 600 bilion ringgit oleh Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini. Bercakap kepada pemberita hari ini, Zafrul berkata setakat ini dia masih belum dihubungi agensi berkenaan untuk diambil keterangannya. Setakat ini tak ada panggilan daripada SPRM lah, tak dapat apa-apa panggilan. Kalau dapat panggilan, kalau dipanggil, kita akan of course cooperate dengan SPRM kerana kita tidak ada benda yang kita nak hide. Tak ada benda pun yang kita nak sorok lah. So, I have not received any call from MACC, and if there is a call, I will definitely cooperate with MACC. But more importantly, there's nothing to hide. So obviously, we're more than ready lah if I get a call. But until now, tak dapat apa-apa panggilan lah daripada SPRM ataupun MACC. Beliau yang berkhidmat sebagai Menteri Kewangan dalam dua kerajaan berbeza sebelum ini dikaitkan dengan isu dana berkenaan. Semalam portal berita The Vibes yang memetik sumber melaporkan Tengku Zafrul dijangka dipanggil SPRM yang menyiasat cara dana berkenaan diuruskan. Selain Senator terbabit, dua nama lain yang dipetik laporan berkenaan ialah bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin serta bekas Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin. Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberi tempoh 3 hari kepada pengerusi PN Muhyiddin Yassin untuk membuat permohonan maaf tanpa syarat. Ia berhubung dakwaannya bahawa Anwar menerima bayaran 15 juta ringgit sebagai penasihat ekonomi Selangor. Anwar turut memberi tempoh 3 hari kepada Muhyiddin untuk menarik balik video TikTok berkenaan dakwaan itu. Anwar juga meminta Muhyiddin membuat aku janji bertulis untuk tidak lagi mengulanginya. Jika Muhyiddin tidak berbuat demikian, Anwar berkata pasukan peguamnya akan memulakan tindakan undang-undang di mahkamah. Peguam Anwar Sangkarana yang mengesahkan kepada Malaysia Kini bahawa surat itu dihantar dengan tangan semalam. Ia berkenaan kenyataan Muhyiddin yang dikatakan dibuat ketika ceramah Grand Final PN di Padang Serai pada 5 Disember lalu. Menurut surat tuntutan itu, Anwar menyifatkan dakwaan itu sebagai tidak benar dan berniat jahat. Semalam Pejabat Menteri Besar Selangor menafikan dakwaan tersebut dan menegaskan Anwar hanya menerima bayaran simbolik RM1 sebulan. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Kemenangan besar PN di kerusi Parlimen Padang Serai dan kekalahan tipis di Dewan Undangan Negeri Tioman tanda positif sokongan padu rakyat. Pengerusi PN Muhyiddin Yassin berkata, keputusan kerusi Parlimen dan DUN itu adalah bukti rakyat menolak penipuan PHPN. Menerusi satu kenyataan di Facebooknya hari ini, Muhyiddin berkata, majoriti BN merosot hampir separuh di Tioman. Manakala majoriti PN di Padang Serai 2 kali ganda majoriti yang dimenangi oleh PH dalam pilihan raya umum ke-14. Jelasnya kemenangan PN ini membuktikan rakyat tidak yakin dengan kemampuan kerajaan campuran yang diterajui oleh PH untuk mentadbir negara. PN merampas kerusi Parlimen Padang Serai daripada PH pada PRU15 selepas calonnya Azman Nasruddin menang dengan majoriti 16,260 undi mengalahkan saingan daripada PH Muhammad Sofi Raza. Sementara itu bagi pilihan raya DUN Tioman, calon BN yang turut disokong PH mempertahankan kerusi tersebut daripada dirampas PN. Calon BN Muhammad Johari Hussein memperoleh 8,080 undi mengalahkan Nur Idayu Hashim dengan majoriti 573 undi. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke berkata dia akan memikul tanggungjawab menangani rasa tidak puas hati penyokong partinya. Ini selepas parti itu hanya diberikan 4 daripada 28 jawatan dalam Kabinet Perdana Menteri Anwar Ibrahim. DAP menyumbang paling banyak kerusi dalam pilihan raya umum ke-15 yang lalu.
Malah parti itu juga berperanan penting dalam mendapatkan sokongan gabungan Parti Sarawak GPS dengan memohon maaf kepada Premier Sarawak berhubung beberapa kenyataan mengguris hati. Menerusi siaran langsung di portal rasmi DAP, The Rocket malam tadi, Loh yang mempertahankan keputusannya berkata dia sedia dihakimi secara. Dalam wawancara itu, Loh mengakui berada di bawah tekanan ketika dia berusaha sedaya upaya untuk membolehkan Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri. Dia mengulangi bahawa DAP menyokong tanpa syarat Anwar sebagai Perdana Menteri dan parti itu tidak boleh meminta lebih banyak jawatan menteri. Dalam barisan kabinet yang diumumkan oleh Anwar Jumaat lalu, DAP memenangi 40 kerusi parlimen daripada 82 keseluruhan yang dimenangi oleh Pakatan Harapan, tetapi hanya diberikan 4 jawatan menteri. Berita seterusnya, Kementerian Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail untuk mengadakan perbincangan lanjut dengan Al-Quraish Sani Abdullah Sani memperlihatkan tindakan mahu campur tangan. Saifuddin baru-baru ini berkata akan bertemu dengan Ketua Polis negara itu berhubung dakwaan penyelewengan dana 600 bilion ringgit ketika era pentadbiran PN. Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Shah Alam Afif Bahardin berkata tindakan Saifuddin itu sesuatu yang mengejutkan. Katanya PN mengutuk sekeras-kerasnya campur tangan politik yang jelas oleh menteri dalam mengarahkan polis tentang cara menjalankan tugasnya. Jelas adun seberang jaya itu, ini adalah dendam politik dalam bentuk yang paling jelek. Afif yang juga bekas ahli PKR turut mendakwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim cuma membuat propaganda apabila mengulangi dakwaan 600 bilion ringgit dan kemudian menghasut pihak berkuasa untuk menyiasat dakwaan mereka sendiri. Kemarin Saifuddin Nasution berkata, dia akan mendapatkan pandangan daripada Ketua Polis mengenai isu dibangkitkan Anwar dalam sidang media di Putrajaya. Mengulas lanjut, Afif yang juga calon PN yang tewas di Shah Alam pada PRU 15 lalu berkata, Saifuddin tidak perlu membincangkan secara spesifik sebarang siasatan dengan polis. Berita seterusnya, Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin dan Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan disebut-sebut menjadi calon ketua pembangkang yang akan dikemukakan Perikatan Nasional. Salah seorang pemimpin tertinggi PN yang enggan dinamakan berkata Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dan Presiden PAS Abdul Hadi Awang enggan memegang jawatan itu. Kata sumber itu kepada Malaysia Kini, PN perlu menampilkan pemimpin yang bertenaga bagi berdepan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Pada pilihan raya umum ke-15, PN membabitkan Bersatu, PAS dan Gerakan berjaya memenangi 73 kerusi parlimen. PAS menyumbangkan kerusi paling banyak iaitu sebanyak 43 kerusi parlimen. PN gagal membentuk kerajaan selepas BN, GPS, GRS dan Warisan membuat keputusan untuk membentuk kerajaan perpaduan bersama PH dan menobatkan Anwar sebagai Perdana Menteri. Dalam pada itu, sumber berkata, PN juga turut mempertimbangkan untuk melantik Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man sebagai Ketua Pembangkang. Bagaimanapun, kata sumber itu, karakter Tuan Ibrahim yang dilihat agak lembut agak kurang sesuai untuk jawatan itu. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Nur Syihah Mama Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.